Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, selamat pagi. Okay, untuk hari ini kelas kita, teacher akan sambung kuliah lesson kita untuk predictable untuk group 17. Okay, teacher nak tanya dulu, awak dah tengok tak group? Dah tengok ke belum? Dah. Dah tengok? Okay, so apa yang awak tak faham? Okay, untuk group 1. Okay. Alright, so dekat sini kan ada features baru dekat Teams ni. You can raise your hand actually. Okay, awak boleh, bila kita tekan angkat tangan tu, kalau awak dah nampak simbol tangan kan. Okay, so that teacher tahulah awak macam nak tanya soalan ke Hilman. Hilman, kenapa Hilman? Macam tu macam dalam kelas. So nampak tangan je. So kalau ada soalan ke apa boleh raise your hand. Okay, so teacher share screen lah kita tengok kejap buku teks kita. Alamak kat WhatsApp pula. Right. Okay, so untuk group 1, okay, untuk group 1, apa yang awak nak tanya, awak boleh tanya sekarang. Kenapa? Sebab awak ni dah jauh tertinggal. Jadi teacher kena cepat. Okay, teacher kena cepat. So that's why teacher upload dulu lesson and then teacher suruh awak belajar, dan apa yang awak tak faham, awak boleh tanya sekarang masa live class. Okay, that is the main reason why teacher upload dulu lesson yang group 1 ni. Okay, and kalau you rasa macam you tak tengok sangat lagi, you nak go through balik, tak ada masalah. Okay, sebab untuk hari ni teacher nak tengok group 17 terus. Okay, group 17 terus. Lepas tu if you have any problem untuk group 1, you can PM, you boleh tanya teacher, okay, apa yang you tak faham semua, and teacher akan bagi latihan sikit supaya you nampak. Okay, so basically kita dah group yang ketiga. Okay, and ada 3 group je yang kita belajar dalam predictable ni, which is group 18, group 1, group 17. And semua group ni dia punya properties dia berbeza-beza lah. Okay, yang penting awak tahu elements yang berada dekat dalam group. Okay, contohnya group 18, apa elements dia? Group 1, apa elements dia? Okay, sekarang group 17. Okay, apa yang elements yang ada dekat dalam group 17? Okay, you nampak kan screen teacher? Nampak tak? Nampak. Alright. Nampak teacher, nampak. Okay, so if you have any problem, okay, ataupun teacher macam pergi laju sangat ke, boleh cakap suruh teacher slow sikit. Okay. Alright, untuk group 17, okay. So kita tahu group 17, sekejap teacher takut ada yang kena waiting ni. Okay, awak kalau nampak kawan awak dekat lobby, kalau macam you boleh accept ke tak boleh? Tak boleh. Boleh so kalau boleh you tengokkan kawan awak kalau ada dekat dia macam waiting kat lobby. Alright, okay. So dah ready? Ready? Dah je. Alright, okay. So untuk group 17, okay, remember group mana? Group adalah yang ke bawah ni. Start daripada group 1. Okay, group 1, group 2, group 3 sampailah kat ujung ni dia group 17, group 18. Okay, group 18 kita dah tengok, group 1 teacher dah ajar. Okay, untuk hari ni kita nak fokus pada group 17. Okay, remember kalau group 17. Okay, apa yang sama dekat group 17 ni? Kenapa dia diletakkan dalam group yang sama? Kenapa? Why? Because of apa yang sama antara semua ni? Dia punya apa? Apa? Oi, Assalamualaikum. Sama apa? Kelas. Apa yang sama? Valence. Yes, valence elektron. Apa yang tak terkeluar sangat tu? Okay, valence elektron dia sama. Okay, kalau kumpulan 17 maksudnya semua valence elektron dia adalah 7 lah.
Okay, so kalau group 1 semua valence elektron dia 1. Ingat group 1, group 2 valence elektron sama dengan group 17. Sorry, valence elektron sama dengan group. Okay, kalau group 1 valence elektron 1, group 1. Group 2 valence elektron 2, group 2. Tapi kalau group 3, valence elektron 3 sehinggalah 8, awak kena tambah 10 untuk tahu dia punya group. Alright. Okay, so elements yang berada dekat dalam, okay, dia kata generalize the change in physical properties. Okay. Okay, general properties. Okay, first tahu dulu elemen dekat dalam group 17. Kenapa teacher dengar suara teacher balik? Okay, mute kan semua awak punya ni. Ke teacher mute kan korang ni? Mute kan sebab nanti kan mengganggu ni. Right. Okay, first kita ada fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine dengan TS. TS ni adalah apa TS ni baru rasanya. Okay, dia sebelum ni dia sampai astatine saja tak silap teacher. Alright, so yang penting ni yang daripada fluorine, chlorine, bromine, iodine. Okay, selalunya dia tanya sampai situ sahaja. Okay, remember, okay, when going down the group, teacher dah cakap banyak kali, every lesson teacher cakap dah. Okay, semua kumpulan, semua elemen yang menuruni kumpulan dia adalah saiz dia akan bertambah. Tapi bila across the period, saiz dia akan berkurang. Okay, makin kecil. Okay, so kita yang penting sekarang first you tahu elemen yang berada dekat dalam group 17. Satu. Okay, yang kedua awak tahu dia punya perubahan physical properties. Okay, macam mana nak tahu physical properties? Apa itu physical properties? Physical properties adalah benda yang you boleh nampak dan you boleh rasa, yang you tengok menggunakan 5 sense you. Contohnya dia punya melting point, boiling point, okay, and then dia punya size, dia punya yang you boleh eksperimenkan. Tapi kalau chemical properties is a chemical reaction, means group 17 boleh react dengan apa untuk menghasilkan apa. Itu beza dia physical dengan chemical properties. Alright. Okay. So nampak ni Clorox kan? Chlorine. Dalam Clorox ada chlorine. Okay. So bromine, this is the uses of group 17 lah. Okay, iodine, disinfectant, bromine kita guna sebagai extinguisher. Okay, change in physical properties of element when going down group 17. Okay, ingat satu size. Okay, bila size bertambah, dia punya density dia pun bertambah. Okay, density bertambah. Melting point dia increase kan? Increase. Boiling point dia pun increase. Okay, so dia kata physical state of halogen at room temperature adalah, okay, group 17. Nama lain untuk group 17 adalah halogen. Okay, halogen. So kalau group 18, nama lain dia adalah inert gas ataupun noble gas. Okay, kalau group 1, nama lain dia adalah alkali metal. Okay, tapi kalau group 17 adalah halogen. Okay, alright. Okay, so when going down the group, okay, size dia akan bertambah. Itu yang teacher dah cakap lah. Okay, attraction forces between molecules become stronger. Okay, so melting point and boiling point pun akan increase. Okay, ni teacher nak terangkan kat sini Ini sangat-sangat penting. Okay, kenapa penting? Sebab dalam exam dia boleh tanya you, why the melting point and boiling point of halogen increase when going down the group. Okay, so satu awak kena faham, sifat halogen ni dia diatomic. Bermakna dia di tu maksud dia apa? Dua kan? Okay, dia macam memang ada di dalam bentuk apa, sama ada dia gas ke, liquid ke, solid ke, dia mesti berdua. Maksudnya dia mesti chlorine, Cl2, Br2, I2. Berbeza dengan group 18. Group 18 dia monoatomic. Maksudnya kalau dia gas ke, apa ke, neon ke apa, dia mesti sorang-sorang. Okay, tapi kalau group 17 syarat dia mesti berdua. That's why dekat sini dia kata, okay, increase in size will cause the attraction forces
between molecule. Okay, between molecule become stronger. Apa maksud between molecule? Maksudnya antara molekul tu sendiri. Contohnya klorin, molekul klorin, okay, dengan molekul klorin. Okay, so dia kata bila when going down the group. Okay, kalau klorin saiz dia kecil. Okay, ni klorin molekul, klorin molekul. Bila saiz dia kecil, dia punya jarak dia jauh. Okay, dengan molekul, antara molekul. That is why the force of attraction dia weak. Okay, bila force of attraction dia weak, bayangkan ni ada klorin. Okay, so kita tak perlukan banyak haba untuk apa? Untuk overcome the attraction forces ni between the molecule. That is why the melting point and boiling point dia rendah. Okay, tapi apa yang awak kena faham when going down the group, contohnya bila dah semakin besar macam ni kan. Okay, maksudnya saiz bromin ataupun saiz iodine lebih besar daripada bromin, bromin lagi besar daripada klorin. Bila saiz makin besar, okay, ni molekul molekul bromin. Okay, dia sendiri antara diri dia, orang gemuk dengan orang gemuk ni duduk rapat-rapat, dia punya dekat tu macam ni lah. Dia tak ada social distance. Okay, dia dekat-dekat. Bila dia dekat-dekat macam ni, dia rapat, force of attraction dia adalah strong. Bila dia strong force of attraction, more heat energy, okay, more heat energy is required to overcome the intermolecular forces. Itu maksud dia. Okay, so apa yang awak kena faham bila kita cerita pasal melting point and boiling point, you kena kaitkan dengan dia punya heat energy untuk overcome the forces. Okay, kalau saiz makin besar, so dia punya force of attraction between molecules become stronger. So more heat energy is required to overcome the forces. Okay, ingat teacher kata, tak kira lah group apa, group 1 ke, group 17 ke, kalau melting and boiling point, okay, cerita dia melting and boiling point, mesti cerita pasal dia punya more heat energy to overcome the forces. Macam tu lah. Okay, so ni benda yang penting lah yang memang selalu tanya dalam exam. So make sure awak fahamkan betul-betul. Okay, kalau tak faham nanti rewatch. Okay, tengok balik lesson ni, okay, repeatedly and then fahamkan. Okay, mungkin awak tak dapat sekarang, awak akan dapat nanti. Alright, okay, seterusnya that is physical properties. Okay, untuk chemical properties, okay, group 17. Group 17 valence electron dia adalah 7. Okay, contohnya 287. Okay, so sekarang dia nak achieve stable octet or duplet electron arrangement macam group 18. Okay, adakah mudah untuk dia terima satu elektron ataupun untuk dia buang 7 elektron? Mana lagi senang? Mestilah nak terima satu elektron. So dia akan terima satu elektron lah. Okay, maksudnya untuk achievekan stable electron arrangement, dia akan terima satu elektron dan bila dia lebih elektron, dia akan bercharge negatif. That's why lah chlorine Cl minus, Br minus, I minus. Okay, bila dia jadi ion. Kenapa dia kena terima satu elektron? Untuk achieve stable octet or duplet electron arrangement. Alright. Okay, so sekarang kalau macam group 17, ini adalah dia punya chemical properties. Okay, apa yang awak kena tahu, apa yang awak kena faham, group 17 boleh react dengan water, menghasilkan apa, group 17 react dengan metal untuk menghasilkan apa, group 17 react dengan alkali untuk menghasilkan apa. Itu penting. Okay, sebab tu teacher kata kena ada nota. Okay, so untuk predictable sebenarnya awak dah boleh start buat nota. Dan nota tu macam mana awak pindah kelas pun, teacher akan cari awak balik untuk cari balik nota yang awak buat.
Okay, so doesn't mean that you dah tukar kelas, teacher tak akan buru awak. Sampai lubang cacing teacher buru. So make sure awak buat nota untuk group, untuk topik predictable. Sampai predictable sahaja. Alright, okay, so first, ingat halogen. Halogen group 17 mesti diatomic, that's why lah dia Cl2, chlorine gas, react dengan air akan menghasilkan hydrochloric acid dan juga hypochlorous acid. Okay, hypochlorous acid. So yang ini kan dia sama je, kalau bromine Br2 react dengan air, so gantikan je. Okay, apa maksud macam ni? Maksudnya dia adalah reverse reaction. Reverse reaction maksudnya dia boleh patah balik. Okay, so dia akan menghasilkan HBr. Okay, kalau hydrochloric, kalau bromik, hydrobromic lah. Okay, and KHOBr. Okay, perlu tak awak tulis ni? Gas, liquid, aqueous, tak payah. Okay, tak payah. Okay, so just tulis dia punya reactant dan produk je. So what is the name ni? Hypobromous acid. Macam tu lah. Okay, hypobromous acid. Okay, when halogen react with metal, a metal halide is formed. Okay, okay, ini satu react dengan water. Okay, ini react dengan metal. Okay, so sama jugalah, metal sama. Kalau dia Cl2, I2, you gantikan sahaja. Yang penting bila awak buat nota, awak buat dia punya general equation. Sama means maksudnya depan dia akan jadi 2, 3, 2, sama. So kalau dia chlorine, 2Fe, 3Cl2, so dia akan jadi 2FeCl3. Okay, so yang pentingnya awak ingat dia punya general dulu. Maksud general ni lah, berapa depan dia ni. Okay, so apa dia akan menghasilkan? Iron 3 bromide. Kalau ni iron 3 chloride. Okay, and then the last one, when halogen react with alkaline solution. Okay, alkaline solution adalah alkali lah. Okay, dia akan menghasilkan ni lah, sodium iodide. Okay, sodium iodide. Okay, this is what we call sodium iodide. Ini nama dia sodium iodide. Yang ini water lah. Okay, kalau dia bromide, sodium bromide, dan sodium iodide, bromodide, chlorodide. Macam itulah. Okay. Alright, so hafal. Okay, hafal. Okay, sebab tu kena ada nota. Nota awak tolonglah buat awak banyak masa sangat. Awak tak rasa ke awak duduk rumah tu macam otak awak dah makin tepu, macam tak berjalan, macam lemau, bangun pagi, macam hari-hari awak macam mungkin mula-mula awak rasa benda tu indah, tapi bila otak awak tu tak berjalan, tak bekerja, otak pun boleh jadi mati tau. Tahu tak? So keep on refreshing lah. Okay, maksudnya buat apa yang tertangguh buat. Okay, kalau rasa macam rasa-rasa lemau tu, refresh balik lah. Sebab kan awak kena banyak membaca sebenarnya. Okay, untuk exercise otak awak tu sikit. Alright, okay, itu adalah dia punya chemical properties. Ingat, group 17 boleh react dengan water, metal, alkali. So, apa yang penting dekat sini, dia punya reactant, awak ingat produk dia, and the chemical equation. Okay, so next is dia punya reactivity. Okay, yang ini sebenarnya teacher dah cerita dah reactivity ni dekat group 1. Nanti awak dengar balik. Okay, group 18 ada, group 18 tak ada. Kenapa? Sebab group 18 dia tidak bertindak balas sebab dia dah stable. So dia tak reaktif lah. Okay, tapi kalau group 17 dan group 1 ada, tapi dia punya cerita berbeza. Kenapa berbeza? Sebab kumpulan 1, valence elektron dia adalah 1. Jadi tendensi dia to achieve stable electron arrangement, kumpulan 1 ni dia punya ability dia, tendensi dia adalah untuk melepaskan elektron. Okay, melepaskan elektron. Okay, sebab nak melepaskan satu elektron untuk achieve stable electron arrangement. Berbeza dengan group 17 sebab valence elektron dia adalah 7. So, dia punya tendensi dia untuk menerima elektron untuk capai kestabilan.
Okay, apa yang awak kena faham adalah reactivity is depends on tendency dia to release or to receive. Okay, kalau case group 1, dia punya reactivity depends on ability to release. Lebih mudah untuk melepaskan, lebih reaktif. Okay, tapi untuk group 17, lebih mudah untuk terima, lebih mudah untuk terima, dia akan lebih reaktif. So macam mana kita nak tahu dia lagi mudah untuk terima ataupun untuk melepaskan? Okay, so kalau group 1 teacher cerita balik group 1 punya reactivity Okay, group 1, valence elektron dia adalah 1 kat sini. Okay, ni nukleus contoh. Okay, going down the group sama kan, semua pun apa pun group dia punya pattern dia, size dia makin besar. Okay, bila dia dah makin ke bawah. So bila dia makin besar, kita nak lepaskan satu elektron ni tau. Nak melepaskan elektron ni. Dia punya attraction forces between nucleus and valence electron become weaker. Kenapa become weaker attraction forces? Sebab elektron tu dah makin jauh. Makin jauh dengan nukleus. Kenapa makin jauh? Sebab saiz makin besar. So makin jauh lah jarak dia. Jadi bila makin jauh, makin mudah untuk dia melepaskan elektron tu. Bermakna bila makin bawah untuk group 1 makin jauh, makin mudah melepaskan. Kan teacher kata reactivity is depends on ability to release or to receive. So sekarang lagi mudah untuk lepas, lagi reaktif. Bermakna kumpulan 1, the reactivity increase when going down group 1. Itu group 1. Beza dengan group 17. Group 17, sama juga konsep dia. Dia punya size makin besar, attraction forces between nucleus and valence electron become weaker. Sama-sama. Tapi sekarang kita nak terima tau, bukan nak lepas. Konsep dia macam ni lah. Kalau teacher suruh ingat macam ni. Makin jauh, senang lepas, susah terima. Macam you bercinta, makin jauh, makin senang nak clash. Tapi susah nak terima kalau jauh-jauh ni, PJJ. Macam itulah konsep dia. So bila makin susah untuk terima elektron, yang satu tu nak masuk, sebab dia nak terima satu elektron untuk dia stable, bermakna dia punya reactivity akan decrease when going down group 17. Group 1, kenapa group 1 reactivity increase? Sebab makin jauh, makin senang lepas. Kenapa reactivity decrease untuk group 17? Sebab makin jauh, makin susah terima. So this is the reason lah untuk awak jawab. Increasing atomic size which cause the valence electron, ni teacher kata tadi, further from the nucleus. So the nuclear attraction, nuclear attraction tu adalah attraction forces between nucleus and valence electron. Become weaker. Forces weaker. So the difficulty in attracting electron to fill the valence increase. So ni bahasa dia lah, bahasa saintifiknya. Ini adalah jawapan yang awak kena bagi sekiranya dia tanya tentang reactivity. So apa masalah sekarang ni dengan reactivity dengan melting and boiling point? Nanti awak confuse tau nak jawab macam mana. So sekarang konsep dia kalau macam melting and boiling point mesti cerita pasal size. Lepas tu cerita pasal ability to more heat energy is required to overcome the forces of attraction. Kalau reactivity dia akan cerita pasal apa? Pasal ability to release or receive electron. Untuk case group 17 ni, punya ability adalah untuk receive electron. So fahamkan konsep tu. Benda ni awak kalau tak ada buku teks, awak boleh tengok balik recording untuk awak buat nota.
Okay, contoh macam point ni. Point ni kena ada lah. Okay, point ni kena ada. Okay, maksudnya awak faham kenapa reactivity tu increase when decrease when going down the group. Sebab size makin besar, attraction forces or the nuclear forces, okay, nuclear forces become weaker and more so ability to receive electron decrease. Okay, ability untuk receive satu elektron decrease. Okay, so that is cerita reactivity. Okay, so any question? Okay, teacher buka untuk tanya soalan. Okay, ke dah tidur? Assalamualaikum. Belum teacher. Alright, so apa yang awak okay, apa-apa yang tak clear boleh tanya sekarang. Ada tak? Ada tak? Ke awak faham? Bunyi apa tu? Kalau teacher tak mute kan macam tu. Teacher. Teacher nak beritahu dia. Hang. Teacher mute je. Teacher mute. Teacher punya ni ke voice. Teacher mute. Ini. Mak Zah. Kan? Okay, dengar. Dengar. Alright. Okay, bisa kita sambung. Apa yang bising tu Kita mute all. Alright, okay. Teacher masuk transition element sikit Okay, lepas tu teacher ada rehearsal sebab teacher ada webinar sekejap lagi. Okay, so untuk period 3, teacher akan buat satu recording lesson dan you kena dengar. Okay, so hari ni teacher buat untuk transition element seteruslah. Okay, dan lepas tu apa-apa tengok je dekat Walklet yang teacher upload. Okay, dekat YouTube pun boleh juga, tapi dekat Walklet tu teacher akan letak bahan sekali lah. Alright, so the next one, okay, apa yang awak dah belajar group 1 dah, lagi group 17, group 18. Okay, so this is the part where you have to learn about transition element yang berada dekat bawah dan tengah-tengah ni. Okay, transition element ni kan dia bermula daripada kumpulan 3 sampai kumpulan 12. Okay, and sebenarnya senang ceritalah, transition element ni dia sebenarnya special. Okay, dia dalam period table ni dia adalah elemen yang special. Okay, kenapa dia special? Okay, sebab dia punya properties dia macam lebih advance daripada elemen-elemen yang tidak berada dalam transition element. Dia macam ada speciality dia lah. Okay, so determine the position of transition element. Okay, so position awak dah tahu. Explain the special characteristic of a few transition element and list the uses of transition element. Sikit je. Okay, awak tak perlu hafal pun semua yang berada kat dalam transition element ni. Tak perlu. Okay, cukup sekadar awak tahu, sekejap, kita nak tengok still recording or not.
Okay, masih recording. Okay, cukup sekadar awak tahu special characteristic dia. Okay, alright. So this is dia punya basic lah. This is not special characteristic yang atas ni. Dia solid with shiny surface, very hard compared to metal group 1 and group 2, high density, high melting and boiling point. Itu tak termasuk dalam special characteristic Okay, special characteristic dia untuk several transition element. Yang pertama, transition element selalunya berfungsi sebagai catalyst, untuk menambahkan kadar tindak balas, to increase the rate of reaction. Catalyst ni dia macam satu benda yang bila macam awak masukkan dalam sesuatu tindak balas tu akan berlaku dengan cepat. Maksudnya macam dia adalah mungkin. So groups transition dia bukan group transition element, dia nama kawasan tu. Dia nama elements. Transition elements ni dia boleh bertindak balas sebagai catalyst. Maksudnya ada macam contohnya iron. Iron fillings are used in Haber process. Haber process ni adalah tindak balas untuk menghasilkan ammonia. Bila dia masukkan iron, contohnya tindak balas tu sebenarnya 8 jam, tapi bila masukkan iron dia boleh pendekkan masa jadi 5 jam. Tapi adakah dia menambahkan produk tu? Maksudnya adakah bilangan amonia yang terbentuk banyak? Tidak. Dia hanya effect the rate of reaction, kadar tindak balas sahaja. Maksudnya ada kaitan dengan masa lah. Alright. So tak, maksudnya iron ni bukannya dia boleh masuk kat semua benda je, semua reaction. Tidak. Kalau catalyst ni selalu dia spesifik. Maksudnya tindak balas yang lain menggunakan transition element yang lain pula sebagai catalyst. Bukan semua guna iron. So remember catalyst tu apa? Catalyst tu adalah mungkin yang mempercepatkan tindak balas. Alright. And dia tidak effect pun. Maksudnya kalau dalam sebelum tindak balas tu kita masukkan 50 gram of iron. And after the reaction, kalau kita timbang balik, dia memang 50 gram juga. Maksudnya dia tak berkurang pun. Right? Kehadiran dia tu hanyalah untuk mempercepatkan tindak balas sahaja. Alright, yang kedua adalah transition element ni dia boleh membentuk colored ion or compounds. Dia cantik lah, senang cerita. Kalau selalu elements biasa, kalau metal mesti color grey kan. So yang macam transition tu dia special sebab dia cantik. Kan awak kan suka tengok orang cantik macam special kan. Macam itulah transition element. Dia boleh membentuk ion dan compound yang ada color. Nampak kalau chromium, color green, orange, pink, purple. So dia nampak cantik lah. So yang pertama dia boleh jadi catalyst. Yang kedua dia membentuk colored ion or compounds. Dan yang ketiga, dia boleh membentuk more than one oxidation number. Senang cerita oxidation number tu macam charge lah. Contoh kan kalau macam iron boleh jadi iron 2+ ataupun iron 3+. So itu maksudnya oxidation number. Tapi kalau macam sodium, kumpulan sodium klorin, sodium klorin 1 kan, dia tak ada sodium positif 1, sodium positif 2. Tak ada. Dia macam memang stay je. Kalau group 1 memang semua positif 1. Group 17 mesti semua mesti negatif 1. Tapi kalau yang transition element dia boleh membentuk lebih daripada satu oxidation number. Itu adalah special karakteristik dia yang ketiga. Dan yang keempat, dia boleh membentuk kompleks ion. Contoh kompleks ion macam ni. So this is what we call complex ion. Maksudnya dia boleh membentuk ion yang kompleks. Sebab awak belajar ion tak kompleks. Contohnya chloride, OH-, SO4 2-. Tapi yang ini dia adalah ion yang membentuk, dia kompleks lah, dia banyak sikit. Itu perbezaan dia. Adakah perlu hafal kompleks ion ni? Tidak. Cukup sekadar awak ingat 4 special characteristic of transition element. Itu sahaja. Setakat ni faham untuk transition element? So this is the uses of transition element.
Okay, yang ini awak boleh baca sendiri dan boleh masukkan dekat dalam nota jugalah. Okay, yang ini kalau untuk catalyst iron untuk Haber process, platinum untuk Oswald process, vanadium V oxide untuk contact process, nickel or platinum untuk memproses margarine hydrogenation. This one tolong ingat dan perlu ada dekat dalam nota awak. Jadi untuk kalau tak ada rujukan, tengok balik recording. Lepas tu nanti salin dekat dalam nota. Okay, so ini adalah untuk catalyst lah. Okay, this is color. Okay, bentuk kompleks. Colored ion kan, nampak? Okay, and then alright, itu je lah kot. Okay, itu sahaja untuk predictable. Period 3, teacher akan letak recording session nanti dekat dalam worklet tu. Okay, untuk period 3. Okay, kenapa? Sebab kalau teacher bagi awak sekarang, habiskan boleh je. Cuma nanti takut awak yang tak faham, lepas tu awak blur, awak tepung. Okay, so teacher cut sampai, sebab transition element ni lebih simple lah. Okay, so basically apa yang awak kena cover dalam predictable, yang pertama group 1, group 18, group 1, group 17, transition element dan juga period 3. Okay, so ada 5 lah benda yang awak kena tahu dalam predictable. So awak ada masa banyak untuk awak cover balik tau. Maksudnya bila awak dah masuk sekolah balik nanti, kita tak ada masa nak ulang balik semua. So tolonglah teacher mengharapkan awak untuk study, self study. Okay, self study untuk diri awak sendiri. Okay, so setakat ni ada soalan? Ada tak tanya apa-apa? Okay, tolong go through apa yang teacher bagi awak, jangan sia-siakan. Dan lepas ni teacher akan masukkan juga latihan untuk awak buat link latihan semua dekat dalam worklet tu. Senang dekat situ satu tempat. Kenapa teacher tak nak masuk kat Telegram? Sebab kadang-kadang hilang, tak tahu kat mana, bersepah-sepah. So kalau masuk kat worklet tu, semua satu tempat, satu topik satu tempat. So you boleh refer bila-bila masa sahaja. Dan dia tak pakai space awak pun kan. Alright, so tak ada tak ada soalan? Ada apa-apa tak nak tanya? Tak ada. Okey, teacher nak tengok recording kat mana? Kan teacher dah bagi dah link. Kan? Tanya kawan awak dekat mana. Apa pasal? Siapa yang main kick-kick ni? Boleh kick Stop recording sekejap. Okay. Boleh kick-kick orang ke?